Okey, selamat pagi, selamat sejahtera. Untuk hari ini kita akan buat ulang kaji tajuk yang berkaitan bab 2 peta topografi, iaitu bab bagi tingkatan 2. Okey, sama-sama kita rujuk kepada buku teks. Okey, saya dah muat naik buku teks digital di Google Classroom. Pelajar-pelajar boleh lihat di situ sambil mendengar penerangan ulang kaji ini. Okey, dalam topik ini apa yang akan kita lihat? Yang pertama iaitu berkaitan dengan peta topografi. Apakah yang dimaksudkan dengan peta topografi? Okey, yang kedua, perbezaan kegunaan rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka. Okey, bagaimana nak menentukan grid-grid tersebut. Okey, yang seterusnya, hubung kait antara ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Okey, apa perkaitan dia? Okey, kedua-dua ciri pandang darat ini. Okey. Kemudian yang seterusnya, garisan timuran dan juga garisan utaraan. Yang ketiga, rujukan grid RG 4 angka dan 6 angka. Yang seterusnya, cara bagaimana untuk membaca rujukan grid 4 angka dan juga rujukan grid 6 angka. Dan yang terakhir, cara bagaimana untuk mentafsir satu-satu peta topografi tersebut. Okey, kita akan lihat secara terperinci mengikut kepada tajuk-tajuk yang diberikan. Okey, yang pertama sekali kita lihat maksud apa itu peta topografi. Okey, dibagikan kepada dua jenis. Menunjukkan keadaan bentuk muka bumi bagi sesebuah kawasan yang ada yang terdapat di dalam peta. Kemudian mempunyai garisan-garisan dalam peta tersebut. Kita panggilkan sebagai garisan grid. Okey, ada dua jenis garisan, melintang dan juga garisan menegak. Okey, itu yang terdapat dalam peta topografi. Okey, yang seterusnya. Okey, 2.2 garisan timuran dan juga garisan utaraan. Dua jenis garisan ni yang berbeza. Yang kita dapat lihat garisan-garisan yang ada di dalam peta ini. Okey, garisan timuran dan utaraan. Okey, garisan timuran, garisan grid yang dilukis secara menegak. Okey, yang menegak ni, yang ke arah utara, ke arah atas. Okey, garisan yang dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke arah utara, ke arah atas. Kemudian garisan timuran, okay, garisan yang dilukis secara menegak. Tadi melintang, utaraan garisan yang melintang. Okey, maaf silap. Kemudian garisan timuran ni garisan yang menunjukkan kedudukan sesuatu tempat ke arah timur. Okey, garisan grid dinomborkan, nilainya semakin bertambah. Okey, contoh yang macam ni. 28, 1, 52, 53 dan seterusnya. Okey, baik. Yang seterusnya, rujukan grid. Apakah yang dimaksudkan dengan rujukan grid yang kita panggil sebagai RG? Okey, ulang kaji Ini kamu pun dah ingat, dah belajar dulu, kita ulang kaji semula. Okey, kombinasi nilai garisan timuran dan juga garisan utaraan pada titik persilangan. Okey, rujukan grid terdapat dua cara untuk kita nyatakan sama ada rujukan grid 4 angka ataupun rujukan grid 6 angka. Okey, nilai garisan timuran hendaklah dibaca dahulu. Okey, nilai garisan timuran dahulu. Okey, yang perlu dibaca dahulu. Baru kita ikuti dengan garisan utaraan. Okey, baik. Yang seterusnya, rujukan grid 4 angka dan 6 angka. Okey, perbezaan. Apa perbezaan? Kenapa ada dua jenis rujukan grid 4 angka dan 6 angka? Okey, lihat pada penerangan ni. Rujukan grid 4 angka sesuai
untuk menentukan satu-satu kawasan yang luas dalam segi 4 grid. Okey, contohnya kawasan-kawasan hutan, kawasan yang luas, kawasan pertanian, okey, kawasan perlombongan. Okey, itu kita gunakan grid 4 angka. Contohnya seperti di bawah ni. Okey, rujukan grid 4 angka bagi kampung paya, kampung, kawasan yang luas, iaitu RG 3153. Kemudian rujukan grid 6 angka bagi menentukan kedudukan objek atau ciri geografi yang lebih kecil, yang lebih spesifik. Contohnya kedudukan yang lebih tepat, sekolah, masjid, okey, puncak bukit ataupun kedudukan bagi kilang. Okey, contohnya yang ada di bawah ni. Okey, rujukan grid bagi 6 angka. Bagi kilang, kedudukan kilang di sini. Okey, 3, 1, 4. 5, 3, 3. Okey, bagaimana kita nak dapatkan angka yang selebihnya tambahan daripada tadi? Jadi 4, sekarang jadi 6. Okey, nanti kita akan lihat yang seterusnya. Baik. Rujukan grid 4 angka. Bagaimana kita nak rujuk grid 4 angka? Okey. Langkah-langkah dia. Okey, langkah yang pertama, tentukan segi 4 grid bagi kedudukan kampung paya dalam peta topografi. Kita cari dulu kedudukan kampung raya dalam peta tersebut. Kemudian, rujuk nilai garisan timuran dahulu. Kemudian, baru nilai garisan utaraan. Okey. Kemudian, baca nilai garisan timuran dan utaraan berkenaan. Okey, langkah yang kedua, nilai rujukan grid menunjuk penjuru barat daya. Itu di sini. Okey, 4 grid kedudukan kampung raya. Okey, kemudian yang ketiga, garisan timuran kita dapat lihat di sini 3, 1. Manakala garisan utaraan adalah 5, 3. Okey, dia berada di dalam kawasan peta ini. Okey, kampung raya. So, rujukan grid 4 angka bagi kampung raya ialah RG 3153. Okey, itu adalah kedudukan grid bagi 4 angka bagi kampung raya. Kemudian, rujukan grid 6 angka. Okey, rujukan grid 6 angka bagi kedudukan kilang. Okey, kita lihat di mana kedudukan kilang di dalam peta. Okey, perhatikan. Okey, yang 4 angka tadi ialah 3, 1, 5, 3. Okey, bahagikan jarak di antara garisan timuran 31 dan 32 tadi di antara sini hingga sini. Okey, dan dalam dia perlu ada sengatan daripada angka 0 hingga 10 sebab kita nak perincikan lagi nombor dia. Okey, kemudian yang ketiga, bahagikan pula jarak di antara garisan utaraan 53 dan 54. 53 dan 54. Okey, seperti yang ada di gambar rajah ini. Langkah yang ketiga. Okey, seperti ini. Pecahan di dalamnya ada 10. Okey, dapatkan titik persilangan antara garisan timuran dan garisan utaraan yang merentas kilang. Okey, so kedudukan kilang di sini. Dapatkan garis dia. Okey. Okey, seperti yang di bawah. Lihat yang seterusnya, contoh. Okey, nilai garisan timuran ialah 3, 1. Okey, di mana kedudukan yang lebih terperinci ni? 4. Kemudian 5, 3, 3. Okey, oleh itu kedudukan kilang di dalam peta di atas secara lengkapnya adalah RG 3, 1, 4. Kemudian 5, 3, 3. Okey, ini adalah bagi rujukan grid 6 angka. Okey, kemudian ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey, apa yang membezakan bagi kedua-dua ciri pandang
fizikal dan pandang darat budaya. Okey, bagi ciri pandang darat fizikal, merujuk kepada ciri semula jadi, seperti bentuk muka bumi, saliran, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, semuanya bentuk semula jadi, bukan yang diolah oleh manusia. Okey, bagi ciri pandang darat budaya, ia adalah ciri yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti guna tanah, kegiatan ekonomi penduduk, pertempatan, kemudahan sosial serta pengangkutan dan perhubungan. Dan simbol-simbolnya seperti ini. Okey, pandang darat budaya, ingat, mesti hasil daripada manusia. Pandang darat budaya fizikal, hasil semula jadi. Itu perbezaan dia. Okey. Kami berujuk di sini, ya. Ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya yang diwujudkan. Asalnya adalah ciri pandang darat fizikal, kemudian diolah oleh manusia menjadi ciri pandang darat budaya. Walaupun pada asalnya ia adalah ciri pandang darat fizikal. Contohnya yang pertama, tanah pamah. Tanah pamah telah diteroka oleh manusia untuk dijadikan sebagai pertanian, pengangkutan, tempatan, kemudahan sosial dan sebagainya. Sama juga dengan yang lain, tanah beralun, tanah tinggi, pinggir laut, saliran, tumbuhan semula jadi. Semua ini asalnya daripada alam semula jadi, iaitu ciri pandang darat fizikal. Kemudian manusia telah meneroka kawasan-kawasan tadi dan ia berubah menjadi pandang darat budaya. Okey. Baik, yang seterusnya. Okey, ini aktiviti, tak apa. Bagaimana untuk mentafsir peta topografi? Okey. Okey, langkah-langkah dia. Perhatikan peta secara keseluruhan. Kemudian kenal pasti ciri pandang darat fizikal, darat budaya yang ada dalam peta. Kaitkan ciri pandang darat fizikal dan budaya. Tafsirkan peta topografi tersebut dengan menggunakan maklumat dan bukti yang ada dalam peta. Okey. Ini adalah contoh dia. Contoh bagaimana menulis tafsiran peta topografi. Okey, kamu boleh baca sendiri di dalam buku teks ini. Okey, so kesimpulan dia yang terakhir. Okey, peta topografi yang kita belajar hari ini. Kemudian rujukan grid, pandang darat fizikal, pandang darat budaya, rujukan grid 4 angka, rujukan grid 6 angka. Okey, dan juga mentafsir peta topografi. Okey, baik. Saya sertakan juga beberapa soalan di dalam Google Classroom. Okey, kamu boleh jawab dalam buku latihan. Tulis jawapan sahaja. Okey, jika ada sebarang soalan, muatkan ataupun typekan di bahagian komen. Kita akan berbincang di bahagian komen. Okey, terima kasih.